Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, pertama-tamanya sekali Alhamdulillah setinggi-tinggi syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini dapat lagi kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada tajuk yang kita belajar semalam. Okey. Sambungan tajuk bagi apa? Siapa saja boleh jawab. Sambungan tajuk jawab sama-sama pun tak apa. Tajuk apa kita belajar semalam? Semua? Adab berziarah. Adab berziarah. Okey. Adab berziarah. Ziarah. Okey. Adab ziarah. Apa yang kita boleh lakukan semasa ziarah? Apa yang kita kena elakkan sewaktu ziarah? Okey. Dan kita kena pandai-pandai sendiri. Kita kena faham-faham sendiri. Okey. Takkanlah tuan rumah nak bagi tahu dekat kita, kau ni tak pergi balik ke? Dah lama dah rumah aku ni. Tapi kita takkanlah tuan rumah nak kata macam tu. Tapi dalam hati dia mungkin dah kata kan, bila dia nak balik ni lamanya di rumah aku. Tapi kita pandai-pandai sendiri. Maknanya kalau pergi rumah orang, jangan lama-lama, kita pandai-pandai sendiri. Itulah adab. Sebahagian daripada adab ziarah. Okey, bagi memberkati kelas kita hari ini, marilah kita sama-sama sebelum memulakan kelas kita, marilah kita sama-sama membuka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Wafi dekat mana tu Wafi? Dekat wayang Tak adalah Ustaz. Wallpaper je Ustaz. Tahu tapi wallpaper dekat wayang ke apa tu? Dewan? Tak tahu. Bilik Ustaz. Bilik. Oi, luasnya bilik. Okey. Okey, sekarang ni Ustaz tengah cuaca sejuk sekarang ni, okey. Okey, yang lain-lain okey, buka kamera. Buka kamera. Syafi'i, Syafi'i kenapa? Buka kamera Syafi'i. Haras. Okey. Mari kita sambung pelajaran kita yang seterusnya pula. Sambung pelajaran kita yang kita belajar semalam. Adab ziarah. Okey, ini asbabun nuzul. Okey, sambungannya semalam. Okey, asbabun nuzul. Sambungannya semalam. Ustaz. Ya. Izinkan saya cuci pinggan kejap. Siapa je siapa tu? Mana siapa yang cakap tu? Saya. Terima kasih. Okey, boleh terima kasih. Terima kasih. Tapi tak apa, tapi jangan lama sangat. Okey? Okey. Sambung.
Okey, ini adalah hadis yang semalam. Okey, hadis yang semalam. Kenapakah ayat surah apa? Surah An-Nur ayat ke-23 boleh ataupun diturunkan. Kenapa? Inilah asbabun nuzul dia. Okey. Kenapa turunnya ayat yang ke-27 dan 28 surah An-Nur. Okey. Ada seorang perempuan daripada kaum Ansar, kan? Dan dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia berjumpa Rasulullah dan dia katakan dia mengadu pada Rasulullah yang dia pada masa dia tidak suka walaupun anak dia, walaupun ayah dia, walaupun anak dia masuk ke rumahnya. Okey, masuk ke rumah dia, kan? Mungkin privacy dia. Okey. Dan bagaimana dia nak buat? Maka fanazalat hadhil ayat, maka turunlah ayat ini. Turun ayat ini iaitu qauluhu ta'ala hatta tastanisu, sehingga hatta tastanisu, sehingga maksudnya meminta izin. Okey. Sehingga maksudnya kena nak masuk rumah orang kena minta izin juga. Okey. Mungkin sebab privacy, kan? Bilik ke tempat-tempat privacy maksudnya kena minta izin. Okey. Terusnya. Tengok ada ziarah. Okey, ada ziarah. Okey, ada ziarah. Okey, sediakan pensel, alat tulis untuk kita sama-sama catat apakah yang ingin disampaikan berdasarkan apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Okey, seterusnya ada ziarah. Adab ziarah. Apa yang kita perlu buat dan apa yang kita perlu elakkan buat, macam saya kata tadi. Okey. Kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah istihdarun niyati salihati. Istihdarun niyati salihati. Siapa tak dapat tahu, dapat apa? Dapat cuba try maksud dia. Okey. Menghadirkan niat yang baik. Maksudnya nak pergi ziarah, pergilah ziarah dengan niat yang baik. Niat yang baik. Okey. Innal a'malu binniyat wa innamal likulli imma nawa. Okey. Okey, maksudnya niat perlulah baik. Kalau kita niat salah, kita akan dapat salah. Maksudnya kalau niat tak bagus akan dapat tak bagus. Okey. So niat tu bergantung, amalan tu bergantung pada niatnya. Apa yang diniatkan itulah yang dia dapat.
Kalau dia niat kerana Allah, dapatlah pahala kerana Allah. Kalau dia niat kerana nak duit, dapatlah duit tu. Okey. Kalau dia niat kerana dunia, dapatlah dunia. Okey. Yang nak kata dekat sini ziarah sebab ziarahlah dengan niat yang baik. Okey. Bukannya ziarah tu nak pergi menyakitkan hati kawan ke. Kawan jatuh bersikal. Ada niat aku nak pergi katalah kat dia ni. Kan? Itulah kau naik kau ni naik bersikal laju-laju. Nak pergi kata. Orang tu tengah sakit. Kan? Lepas tu kawan dia kata, kau ni kau tak payah datang lagi lah, bagus kan, dalam hati dia kata kan. Maksudnya katalah, mana ucaplah baik-baik, niat datang tu baik, semoga cepat sembuh ke, contohnya. Yang kedua, al-ibti'adu anil waqti manhiyun ala fi ziyarah. Okey. Yang kedua maksudnya menghindari waktu yang tidak tepat. Okey, menghindari waktu yang tidak tepat. Elakkan waktu yang dilarang. Okey, waktu yang dilarang ni biasanya waktu bila? Waktu yang dilarang. Biasanya waktu yang dilarang adalah sebelum Zuhur atau selepas Zuhur ataupun dan juga sebelum Maghrib dan selepas Maghrib. Sebab masa tu orang nak rehat. Masa tu orang nak rehat, jadi tak sesuai untuk pergi ziarah waktu tu kan. Waktu tu biasanya tengah hari kan. Tapi melainkan kalau tuan rumah ajak. Tuan rumah ajak tu lainlah. Kalau tuan rumah buat kenduri waktu tu lainlah. Ini masa nak datang tu waktu orang tengah mungkin nak makan tengah hari, tengah letih masa tu. Jadi waktu yang tak sesuai untuk terima tetamu. Waktu yang tak sesuai untuk terima tetamu. Contohnya awak pergi ziarah rumah orang pukul 12:30 malam. 12:30 malam. Tak sesuai lah waktu tu. Okey, maksudnya elakkan daripada waktu-waktu yang dilarang daripadanya untuk ziarah. Ziarah. Elakkan waktu-waktu yang dilarang daripadanya untuk berziarah. Okey, waktu-waktu itu waktu yang tak elok untuk ziarah lah. Contoh yang pertama tu tengah malam, tengah malam nak dekat pagi dah. Pergi ziarah tak sesuai. Kawan tu sakit, nak rehat. Dia nak rehat. Okey. Ada masa juga tak. Okey, baik. Okey, Ustaz. Okey. Jangan lama sangat. Okey. Boleh faham? Boleh? Boleh, Ustaz. Okey. Yang ketiga. Okey. Yang ketiga adalah an yajlisa dhaifa haitsu biizni lahu bihi sahibul bait, iaitu duduk tetamu itu setelah mendapat izin daripada tuan rumah. Duduk tetamu itu setelah mendapat izin tuan rumah. Apa maksudnya nak kata kat sini? Maksudnya jangan buat macam rumah sendiri. Maksudnya jangan buat macam rumah sendiri, kan? Adab juga tu lah sebahagian adab, kan?
Mana kalau tuan rumah tak suruh duduk, tak duduk lagi. Adab. Jaga adabnya kan. Okey. Yang pertama tadi, niat yang baik, Ustaz bagi secara bahasa mudah. Niat yang baik. Yang kedua, elakkan daripada waktu-waktu yang dilarang. Elakkan ziarah pada waktu-waktu yang dilarang. Ketiga, duduk setelah mendapat izin tuan rumah. Okey. Dan yang keempat, an la yatajassasa ala ahlil bait, iaitu jangan mengintip. Yatajassasa ini ataupun tajassasa ini dia maksud dia intip ataupun intai. Tajassasu asalnya maksudnya intip ataupun intai. Jangan mengintip ataupun mengintai terhadap ahli dalam rumah itu, maksudnya okey, maksudnya jangan mengintip ni masuk rumah orang, mata kiri kanan liar mata tengok, jangan mengintip intai. Kalau bilik tu bilik yang terbuka sikit ke, bilik terbuka sikit ada lansir kan, nak intai apa ada dalam bilik, jangan jangan mengintai. La yatajassasu. Ada 3 tempat. 3 tempat yang kita perlu jaga pandangan. Kita jaga pandangan. Satu dapur, bilik air, dan satu lagi dapur, bilik air, sebab itu tempat-tempat privacy dan tandas. Okey. Okey, yang seterusnya. Alla yansarifu illa ba'da istizani ahlil bait, iaitu tidak meninggalkan rumah tersebut selepas mendapat keizinan tuan rumah. Okey. Maksudnya kalau nak balik tu ni dah datang rumah orang kan. Tiba Ali datang rumah Abu. Abu ni mana Ali tadi, tak ada dah. Tiba balik dah Ali dah balik dah. Maknanya jangan macam tu. Mana kan nak balik, bagi tahulah dulu. Okey? Bagi tahu dulu. Okey? Mana tahulah tuan rumah ada nak cakap apa-apa lagi kan? Ada penting yang perlu disampaikan lagi ke? Alla yansarifu ila ba'da istizan ahlil bait. Tidak meninggalkan rumah kecuali telah mendapat keizinan tuan rumah. Okey. Itu biasa kalau orang tua-tua kan, dia nak balik tu, dia katalah kita dah slow dah nak balik dia bagi tahu tuan rumah kan. Dah minta slow nak balik dah. Okeylah. Macam tu kan. Maksudnya tak adalah balik macam tu je. Itu sebagai adab juga. Okey. Yang ni pun lebih kurang dengan poin yang keempat. Yang keempat ni jangan
intip. Yang ini ay yaghuddu basarahu an maharimil bait. Okey, iaitu maksudnya kan jaga pandangan daripada melihat tempat-tempat yang dilarang. Seperti Ustaz kata tadi lah, jaga pandangan kalau pergi rumah orang, jaga pandangan. Yang pertama, bilik rumah orang yang kita pergi tu. Yang kedua, tandas orang yang kita pergi tu. Yang ketiga, dapur dia. Sebab tempat-tempat ni mungkin boleh terbuka aurat. Bilik, tandas dan dapur. Jaga pandangan bila pergi ke rumah orang. Adab itu adab juga. Okey. Jaga. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. Yang ke-7. Al-khuruju ma'al zair ila babid-dar. Maksudnya ini yang penting juga, yang penting juga yang mungkin orang sekarang dah kurang amalkan, iaitu keluar bersama tetamu sehingga ke pintu utama. Okey, maksudnya bila tetamu kita nak balik tu, maksudnya iring dia orang sehingga ke pintu untuk keluar tu. Maknanya rasa macam memuliakan kan, rasa macam memuliakan tetamu. Kita pun rasa best. Kita pun rasa senang je jika orang buat macam tu kepada kita kan. Kita pergi rumah orang, dan masa kita nak balik tu kan, tu rumah pun lepas kita nak balik dah semua dah. Nak balik dah, okey. Ambil gambar semua kan. Ambil gambar, nak selfie. Lepas tu iring ke luar rumah, iring ke pintu utama untuk keluar. Kalau naik kereta siap babai lagi kan, okey. Maksudnya benda tu kita kena amalkan. Walaupun benda tu nampak remeh, tetapi benda tu yang jadi mengeratkan hubungan kita. Okey, benda tu mengeratkan hubungan kita. Kita rasa macam dihargai. Dan kalau kita nak orang buat macam tu kat kita, kita kenalah juga buat macam tu dekat orang. Kalau kita nak orang buat baik dengan kita, kita dululah yang kena buat baik dengan orang. Kita nak orang buat apa yang kita suka, kita dululah yang perlu buat apa yang kita suka tu kepada orang lain. Apa yang kita nak orang buat pada kita, kita juga kena buat pada orang. Okey, boleh faham? Boleh? Dapat semua maksud dia? Dapat semua? Kalau tak dapat nanti boleh tengok video nanti. Ustaz ada rakaman bagi yang terlepas lah. Okey, ada apa-apa soalan? Nak tanya tak? Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada tak? Kalau tak ada, cakap tak ada. Tak ada Ustaz. Okey, tak ada. Okay.
Okey. Ini kita menggunakan. Okey. Okey, yang terakhirnya adalah adamul iksari wal idlati minaz ziyarati, iaitu tidak membanyakkan atau tidak melamakan ataupun dan tidak memanjangkan daripada ziarah lah kan. Apa perkataan seerti ziarah bagi bahasa Melayu ya? Lawat. Melawat kan? Betul tak? Melawat Ustaz, melawat. Melawat kan. Tidak melamakan atau memanjangkan daripada melawat. Maksudnya Ustaz, melawat Ustaz. melawat kan. Okey. Okey, terima kasih. Seperti yang kita cakap tadilah kan. Kita kena pandai-pandai lah. Okey. Maksudnya pergi rumah orang tu janganlah terlampau lama kan. Tuan rumah mungkinlah tak segan nak beritahu kita kan. Tapi dalam hati dia dah kata dah, lamanya betul ni orang yang datang rumah aku ni. Mana kena pandai-pandai sendiri itu adab. Adab ini kena pandai-pandai sendiri. Okey. Terlampau lama maksudnya pergi rumah tu dari pagi sampailah tengah malam. Melainkan kalau orang yang tuan rumah tu memang suruh awak buat macam tu. Itu cerita lain. Ini nak datang contoh open house kan. Datang daripada pagi sampailah petang tak balik-balik. Mana kena fikir-fikir sendiri juga. Kena pandai-pandai sendiri. Dan orang lain pula nak makan. Macam tu. Okey. Boleh faham? Boleh Ustaz. Faham Ustaz. Okey. Rozan je yang jawab. Yang lain jawab, Ustaz tak dengar. Okey. Okey. Kita dah habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 daripada adab-adab ziarah. Okey, 8 daripada adab-adab ziarah kita review sikit secara ringkas. Okey. Yang pertama, niat yang baik. Yang kedua, elakkan daripada waktu-waktu yang dilarang. Okey, waktu-waktu yang dilarang, waktu-waktu orang tengah rehat, waktu-waktu orang nak privacy, contoh di tengah malam tadi ke, atau sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum maghrib, selepas maghrib. Yang ketiga, duduk di rumah tetamu, duduk di rumah tuan rumah itu telah mendapat izin tuan rumah, maksudnya jangan buat rumah sendiri. Contohnya masuk rumah orang tu, masuk rumah orang pergi buka peti dia, macam rumah sendiri je. Tuan rumah pun kata dalam hati kan, tak bagus lah. Tak bagus. Dan yang ketiga, jangan mengintip-ngintip. Mata tu jangan liar. Jangan mengintip-ngintip tuan rumah. Jaga mata. Yang keempat, tidak pulang setelah mendapat keizinan tuan rumah. Dan yang kelima, menjaga pandangan juga di tempat-tempat yang dilarang di dalam rumah. Seperti yang kita telah cakap tadi, antaranya adalah tandas, dapur dan bilik. Okey. Sebab mungkinnya tempat-tempat itu adalah tempat yang mungkin terbuka aurat ataupun tempat yang agak sulit. Okey.
Maksudnya keluar bersama tetamu sehingga ke pintu utama, pintu depan. Dan yang kedua, tidak melamakan atau tidak memanjangkan daripada ziarah. Okay, itu adab-adabnya. Jadi ada 8 adab ini awak kena ingat, okey. Nanti soalan dia tanyakan. Ma huwa adabuz ziyarah? Uzkur salasa minha. Mana contoh dia nak 3. Okey. Apakah adab-adab ziarah? Nyatakan 3 daripadanya. Soalan dia. Jadi inilah yang awak kena jawab. Okey. Seterusnya, ma yukhadhu minal ayatain, apa yang boleh diambil? Ma yukhadhu minal ayatain, apa yang boleh diambil daripada 2 ayat tersebut. Apa yang boleh diambil ini maksudnya apa pelajaran yang kita dapat daripada 2 ayat yang telah kita baca, kita ulas, kita lihat semalam. Okey. Itu daripada surah An-Nur, sebab ini adalah bab tafsir. Okey. Okey, yang pertama adalah az-ziyarah muhimmah fil Islam kama yahtamu dinana bisilaturrahim bainan nas. Okey. Mungkin kamu boleh kamu boleh agak kan maksud dia kan? Kan? Ziarah ataupun melawat penting di dalam Islam seperti pentingnya Ustaz, sorry Ustaz, saya kesangkut Ustaz. Sangkut. Okey, jap. Ustaz, suara Ustaz sangkut Ustaz. Okey, Ustaz try. Tukar jap. Okey, sekarang sangkut tak? Okey tak lagi? Tersangkut lagi? Okey Okey, Ustaz. Ustaz. Okey. Okey. Az-ziyarah muhimmah fil Islam kama yahtamu dinana bisilaturrahim bainan nas. Ziarah penting di dalam Islam sebagaimana agama kita mementingkan untuk bersilaturahim antara manusia. Okey, nak ceritanya ziarah penting di dalam Islam kan. Sebab Islam agama yang mementingkan silaturahim, hubungan silaturahim. Okey, kita berziarah tanda kita ingat kan, kita berziarah tanda ingatan kita. Dan dengan berziarah kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Okey. Kalau berkenaan dengan situasi sekarang lainlah kan. Ziarah lah. Sebab itulah boleh guna cara lain kan. Sebab tak boleh ziarah, cubalah guna cara lain. Gunalah ziarah di alam maya kan. Ziarah di alam maya, boleh pergi dekat buat video call, video call. Awak datanglah rumah saya, pegang handset kan. Inilah mainan saya yang baru, inilah bilik saya, contoh. Ustaz ada jumpa baru ni kan. Zoom dia tak buat lawatan, dia ada buat lawatan
lawatan ke zoo secara alam maya dia buat. Kalau siapa nak masuk lawatan tu boleh bayar. RM7 ke tak ada silap Ustaz, bayar RM7. Lawatan secara Zoom. Kan? Maksudnya orang tu pergi masuk dekat zoo tu lah, dia pergi zoo. Lepas tu dia onkan video kan. Jadi kita tengok. Ibaratnya kita masuk dalam zoo tu, tengok haiwan-haiwan tu kan. Kreatif juga kan? Kreatif. Okey. Lawatan alam maya dipanggil. Ada belum ni? Ke zoo. Okey. Yang kedua, apa yang kita boleh ambil? Yang kedua adalah alaina jami'an an nata'allam adab az-ziyarah li'annaha masyru'ah fil Islam. Kepada kita semua untuk belajar adab-adab ziarah kerana ia disuruh di dalam Islam. Maksudnya nak katakan, maksudnya nak ceritanya apa yang dimaksudkan, disuruh kepada kita untuk belajar adab-adab ziarah ini, untuk kita belajar adab-adab ziarah ini kan, sebab ianya disuruh di dalam Islam. Okey, dalam agama kita, dalam Islam. Okey. Kena belajar jugalah. Okey. Nak pandai-pandai pun kena belajar. Maksudnya adab-adab tadi kan. Mungkin orang tu dia tak tahu. Selama dia tak tahu, tak boleh tempat lama-lama sebenarnya rumah orang, tak boleh. Tak boleh sebenarnya mengintip-ngintip dekat rumah orang. Mungkin dia tak tahu kan. Jadi dia kena belajar. Dia kena belajar barulah dia tahu. Macam tu rupanya kan. Kadang-kadang orang ni tak bagi tahu kita secara terus terang, dan dia pun sendiri tak tahu. Sebenarnya perkara itu orang tu tak suka. Tapi kita dah belajar ini, dan kita mestilah amalkan. Kita mestilah amalkan 8 adab tadi. Kadang-kadang kita tak tahu, rupanya orang tu tak suka. Sebenarnya kita masuk bilik dia tanpa izin. Mungkin dia segan beritahu kita, tapi kita kena faham sendiri. Okey, yang ketiga. Iza aradta an tadhhab ila baiti zumalaika an nakhtara fi waqti munasib. Maksudnya apabila kamu hendak pergi ke rumah kawan-kawan kamu, pilihlah waktu yang munasabah. Pilihlah waktu yang elok kan. Elakkan daripada waktu-waktu yang tak elok tadi, waktu-waktu orang nak rehat. Okey. Waktu-waktu orang nak rehat, mana tak elok pergi ziarah rumah orang. Okey. Pilih waktu yang sesuai dan tanya dia dulu. Bersedia ke terima kita? Nak datang rumah ni, boleh ke? Kalau dia ada kerja, mestilah dia tak boleh terima. Kan? Okey. Maksudnya kita hormati privasi orang lain. Kita juga tak suka kalau orang buat macam datang pada rumah kita pada waktu-waktu yang kita nak rehat kan. Kita pun tak suka. Jadi orang pun sama. Orang pun
bukanlah dia tak suka kita, tapi dia ada waktu dia. Kan? Waktu dia nak rehat. Macam contohnya sebelum zuhur, lepas zuhur tadi, sebelum maghrib, selepas maghrib tadi. Kan? Waktu dia nak rehat. Okey? Melainkan tuan rumah tu memang ajak kamu waktu itu. Okey? Okey, seterusnya. Boleh semua? Okey, seterusnya. Okey. فإذا أردت الخروج من بيت أشكر أهله على حسن الضيافة وادع لهم بالخير. Okay. كأن تقول جزاكم الله خيرا على حسن الاستضافة. Maksudnya apabila kamu hendak keluar daripada rumah, berterima kasihlah kepada tuan rumah atas layanan tetamu dan berdoalah kepada mereka dengan baik, seperti katakan jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan atas kebaikan layanan kamu. Ini kita sebagai tetamu lah. Ini kita sebagai tetamu. Tuan rumah dah layan kita elok-elok. Tuan rumah dah layan kita elok-elok. Bila nak balik tu, kan? Bila nak pulang tu, berterima kasihlah, terima kasih, kan? Tuan rumah dah sediakan makanan untuk kita, sediakan nasi, sediakan nasi untuk kita, buatkan air, kan? Dia layan kita elok-elok. Jadi kita berterima kasihlah pada tuan rumah yang layan kita dah elok-elok dan beri masa kepada kita, kan? Beri masa kepada kita untuk layan kita semua. Okey. Dan terima kasih, dan kita berdoa yang baik-baik, kita berdoa semoga Allah membalas kamu atas kebaikan yang kamu lakukan. Okey. Sebab itulah tak ruginya buat baik kepada orang. Orang tu akan doa kepada kita. Dan satu lagi, apabila kita melihat seseorang, kita melihat seseorang yang susah ke, amalkan kita doakan untuk dia. Kita doakan untuk dia. Apabila kita doakan untuk dia di dalam diam, malaikat pun akan berdoa kepada kita juga apa yang kita doakan kepada orang tu dalam diam. Okey. Semoga kamu, malaikat kata semoga kamu mendapat juga apa yang kamu doakan tersebut. Okey. Kita bilang, ya Allah, bagilah dia, orang ni susah kan, bagilah dia kesenangan, kelapangan, murah rezeki. Okey. Mana yang buat baik, kita akan dibalas baik. Buatlah baik pada apa lagi lah kalau tetamu. Tetamu ini adalah sangatlah dianjurkan di dalam Islam untuk berbuat baik kepada tetamu kita. Tetamu, muliakanlah tetamu. Hantarkanlah dia. Kalau nak balik tu, hantarkanlah dia balik tu sampailah dia bawa kereta tu nak balik rumah dia. Hantar dia sampai ke situ. Saya nak memuliakan dia tetamu ni. Okey. Habislah tajuk kita untuk adab ziarah. Okey, seterusnya buat soalan macam biasa, buat tadribat latihan ini. Ada apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Ustaz, nama Ustaz dekat Telegram Ustaz. Saya cuma tak sempat copy Ustaz. Macam ni lah. Macam ni Ustaz akan bagi
Ustaz akan bagi link Google Classroom. Dan Ustaz seterusnya Ustaz akan minta kamu hantar homework dekat situ. Okay? Dah biasa guna Google Classroom tak? Dah biasa guna Google Classroom tak? Belum lagi, Ustaz. Belum lagi? Saya Okay. tak pernah guna lagi, Ustaz. Nak Tak guna pernah lagi, guna Ustaz. lagi. Okey, nanti Ustaz bagi link. Ustaz bagi link dan kamu tekan link tu, maksudnya kamu join dalam kelas tu. Okey? Dan nanti bila dalam kelas tu, kamu buat dalam kertas, dalam tulis dalam buku tu, ambil gambar. Satu lagi, gambar tu ambil bagi jelas. Gambar ambil bagi jelas supaya Ustaz nampak. Dan ada yang buat tu, dia buat soalan tulisan pen hitam, jawapan tulisan biru. Itu lagi menyenangkan Ustaz lah nak baca jawapan dia kan. Okey, seterusnya yang lebih baik Ustaz sarankan kamu bila ambil gambar tu kamu masukkan ke dalam Clear Scanner. Clear Scanner ni apps ni kamu boleh download dekat Play Store. Nama dia Clear Scanner. Dan bila kamu dah tulis jawapan dalam kertas kamu, ambil gambar dan masukkan Clear Scanner tu, dan nanti kamu attachkan ke dalam Google Classroom tu, yang untuk Ustaz semak. Jadi Ustaz bagi link dia. Okey, Ustaz nak terang sikit tentang soalan ini. Ajib an as'alati al-atiyat ini macam biasalah. Dia suruh pilih ma'anil kalimah. Ma'anil kalimah ni ada dalam buku teks. Tahu kan kat mana kan? Ma'anil kalimah kan? Dia bukan dia nak maksud. Dia nak perbendaraan kata ni. Yang ni. Okay. Bukan maksud dalam bahasa tulisan Jawi. Dia juga yang jawab dalam tulisan Jawi, bukan ke? Macam dia nak maksud ini, yang perkataan serti ni. Okey, penerangannya yang sama macam mana. Okey. Okey, ini yang tiga perkara lah yang dipilih. Tiga perkataan. Yang ke isyra' al-ayah bi'ijaz. Maksudnya terangkan ayat secara ringkas. Secara ringkas maksudnya kita dah belajar lah. Kita dah belajar ambil syarah lah, syarah ayat dia. Syarah bagi ayat tersebut. Ini syarah dia. Ustaz kata ada berapa? Ada 4 poin dekat sini. Semalam Ustaz dah pecah-pecahkan poin dia. Okey, itu adab, ini apa yang diambil pelajaran. Okey, ini asbabun nuzul hadis tu dan thalathan min adab ziarah. Okey, nyatakan 3 daripada adab ziarah. Ada 8 tadi dan dia nak 3 je. Uzkur islam mimma yukhadhu minal ayatain. Nyatakan 2 sahaja. 2 sahaja apa yang boleh diambil, dipelajari daripada 2 ayat tersebut. Dan ini ikhtar al-jumlah munasibah wa imla fiha fil farad. Okey, farad maksudnya pilih antara 3 ayat ini yang manakah yang menerangkan tentang adab ziarah. Dekat sini dia ada 3 jumlah ayat tapi dia nak 4. Dia sediakan 4 sahaja tempat kosong, jadi pilih 4 sahaja. 2 lagi tu bukanlah terdiri daripada adab ziarah. Okey, pilih. Okey. Okey, wallahu a'lam. Okey, buat soalan ini. Okey, buat soalan ini. Saya bagi due date-nya sehingga minggu depan. Lama saya bagi. Due date-nya sama juga sehingga minggu depan. Dan saya akan bagi link Google Classroom dan kamu hantarkan di situ boleh. Okey. Supaya lebih teratur sikit. Okey, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih, kafarah dan suratul 'Asr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.